Persoalan siapa memiliki 245 kursi Dewan Undangan Negeri DUN dipertandingkan di 6 negeri dalam pilihan raya negeri PRN iaitu Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Kedah sudah diketahui umum. Kini tiba masa semua calon bekerja keras bagi memikul mandat rakyat yang memberikan sebaiknya. Apa yang diharapkan para pengundi selepas selesai menunaikan tanggungjawab mereka? Perubahan bagaimana yang berlaku pasca seminggu PRN berlangsung? Justru semua kini mendapatkan harapan dan pandangan orang ramai mengenai pasca PRN ini. Keluar. Mana? Banyak mengikut kaum. Dulu okey, tapi dulu susah nak menang. Pasal parti dulu, parti yang bersatu padu. Sekarang ni, parti ni dah berpecah. Bila berpecah, kita tak dapat pemimpin yang dihormati. Harapan saya biarlah parti negeri ni bersama dengan parti Persekutuan. Ya, keluar. Kali ini saya nampak ikut dengan cara undi orang-orang yang main peranan agama macam-macam lah. Ini politik banyak susah ini kali tak puas lah. Semua orang pun tak ingat sama kemajuan negara. Kalau persekutuan dengan negeri kalau satu hati baru boleh hidup. Keluar. Sokong kerajaan. Kita nak buat macam mana? Kita sokonglah kerajaan mana yang memerintah. Walaupun tidak ada kepuasan hati, kita tetap kena sokong. Harap sangatlah biar kerjasama. Harap sangat kerjasama. Jadi mudah. Sebab separuhnya orang kerajaan persekutuan lain. Kerajaan tu lain. Banyak lainnya. Jadi minta kerjasama lah. Ya, saya keluar mengundi. Sebenarnya apa yang paling penting ialah parti politik dan ahli-ahli politik kena mengutamakan kepentingan rakyat dan keinginan rakyat, tak kira tua muda, tak kira bangsa dan agama, tetapi perlu mementingkan keutamaan rakyat. Dalam zaman sekarang, dalam dunia sekarang, pengundi memang mempunyai pilihan dan mempunyai pelbagai pendapat dan informasi yang mereka dapat, dan mereka boleh membuat perbandingan di antara calon yang baik dan calon yang mana yang tak baik, dan pengundi mempunyai kebijaksanaan untuk mengubah calon-calon dalam pilihan raya yang akan datang. Kerajaan negeri sepatutnya berganding bahu dengan kerajaan pusat untuk memajukan lagi negeri dan negara, dan juga mementingkan kepentingan ekonomi untuk membawa semula keyakinan pelabur-pelabur luar agar Malaysia akan lebih maju pada masa akan datang. Saya keluar mengundi pada 12 hari bulan. Kemenangan untuk PRN 6 negeri ini, dia memberikan satu impak besar kepada kerajaan pusat lah. Okey, berbanding dengan PRU 15 yang lepas. Saya mengundi di Terengganu dan calon kita adalah Ustaz Arifin. Okey, calon kita dan saya yakin dia akan boleh buat perubahan yang besar dengan manifesto terbaru daripada MB Dr. Samsuri sendiri. Dia akan menaikkan lagi ekonomi negeri Terengganu. Dari segi kematangan politik, walaupun berbeza di antara kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, untuk kestabilan ekonomi biarlah berbeza pendapat, tapi motif objektifnya biarlah selari untuk kesejahteraan rakyat. PRN ini juga merupakan medan ujian pertama kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Perkara ini kerana seperti yang umum ketahui bahawa kerjasama kedua-dua gabungan yang mempunyai aliran dan pemikiran yang berbeza ini membentuk kerajaan berdasarkan titah yang di-Pertuan Agong. Semua ini sempat mendapatkan komen daripada dua penganalisis politik iaitu Dr. Azmi Hassan dan Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasidi berkenaan perkara ini. Jikalau kerjasama antara Pakatan Harapan Barisan Nasional nak diteruskan sehingga PRU 16, maka sesuatu harus dilakukan. Satu untuk UMNO dan satu lagi untuk Pakatan Harapan. Bagi UMNO adalah jelas, pengundi Melayu perlu diberi keyakinan
bagaimana UMNO boleh melindungi mereka. Maksudnya UMNO boleh bertentangan ataupun bersemuka dengan DAP dalam hal Melayu Islam walaupun dalam kerajaan yang sama. Yang kedua adalah terhadap Pakatan Harapan. Kita tahu bahawa tidak semua penyokong Pakatan Harapan mahu menyokong mengundi calon UMNO, dan itu begitu jelas digombak setia. Jadi itu dalam kedua-dua perkara ini perlu dilakukan. Apa yang berlaku di Kelantan dan Kedah dan juga di Terengganu tidak mengejutkan, kerana PAS adalah begitu kuat, begitu sinonim di ketiga-tiga negeri ini, dan ketiga-tiga ini mempunyai kebanyakan kawasannya adalah majoriti pengundi Melayu, dan kita tahu pengundi Melayu lebih selesa mengundi PAS daripada mengundi UMNO, kan UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan ataupun lebih tepat dengan DAP. Sudah pasti Perikatan Nasional akan terus menerus menguatkan kedudukan mereka di peringkat nasional, dan sudah pasti mereka akan menyerang kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, dan Perikatan Nasional sudah pasti akan bermain dengan permainan nombor, iaitu mereka sudah cukup nombor untuk menubuhkan kerajaan persekutuan, kerana kata mereka pilihan raya negeri itu menunjukkan rakyat mahu Perikatan Nasional. Jadi itu adalah permainan Perikatan Nasional akan berterusan sehinggalah pilihan raya yang ke-16. Saya dah memang daripada dulu mengatakan bahawa negara ini hanya boleh maju kalau Barisan Nasional tu bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan Sabah dan Sarawak diberi keadilan saksama. Sekarang dulu di bawah Mahathir dia tidak diberikan keadilan saksama. Jadi kita jangan lupa formula Sabah dan Sarawak sebagai negara yang rakan yang sama, dan di sini akan memulakan politik baru. Jadi hubungan PH dan BN ini satu berteraskan kepada PH, BN dan juga GPS dan GRS, dan yang keduanya adalah bahawa Barisan Nasional tu kena buang perangai lama yang menggunakan kaum dan menggunakan aspek agama untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Jadi orang Melayu memanglah pengundi Melayu pun perlu berubah, tapi itu adalah satu proses yang akan memakan masa. Pendidikan kita sekarang ni berteraskan kepada industri, maknanya ia mengajar untuk menjadi pekerja saja, tapi bukan untuk menjadi rakyat yang sebaiknya dan rakyat yang boleh berkedudukan di dalam dunia global dan dunia yang tidak ada perbatasan kerana online dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita fahami, dan rakyat-rakyat daripada negeri-negeri yang hanya mementingkan satu kaum dan satu agama saja perlu dididik bahawa masa depan bergantung kepada kerjasama global. Kajian ini perlu bergerak ke depanlah, dan sambil membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk semua rakyat. Yang penting sekali juga adalah untuk membuat perubahan yang cukup drastik kepada sistem pendidikan. Sama juga dengan sikap macam mana kita kena bekerjasama dengan orang lain, bagaimana kita kena hormat dengan orang lain. Ini harus dipentingkan juga. Jadi kalau hanya nak mentingkan satu kaum saja sebab nak dapat undi mereka, saya rasa ini satu kesilapan besar. Dan kita pun harus juga berlaku adil kepada rakyat Sabah dan Sarawak, dan pembangunan yang lebih baik daripada aspek di sana yang boleh menjadikan pengundi pelbagai kaum akan menjadi tonggak kepada negara Malaysia. PRN ini juga perlu dinilai berdasarkan perspektif yang lebih luas. Ini kerana jika dilihat lebih teliti, beberapa keputusan DUN menyaksikan peningkatan undi popular pada BN dan PH lebih penting mengekalkan status quo 3-3 setelah 8 bulan mengemudi kerajaan secara bersama. Namun begitu, undi popular dari Perikatan Nasional adalah lebih kurang daripada blok kerajaan.
Daripada 108 DUN BN bertanding, undian 53 DUN meningkat. Manakala untuk PH pula daripada 137,094 DUN meningkat. Kalau tengok daripada PN boleh dilihat sebagai turun di beberapa DUN iaitu Terengganu 8, Selangor 2, Kedah 2, Kelantan 36. Kami bawakan wakil kerajaan perpaduan berkongsi pandangan mengenai pasca PRN 15 ini. Pada saya lah. Sepatutnya macam biasa saya sebutkan 65 tahun kita merdeka, negara kita sudah merdeka. Sepatutnya politik kita ini politik yang matang, politik yang sejahtera, politik yang ada ilmu, politik yang ada integriti, politik yang ada rasa amanah, politik yang ada rasa tanggungjawab, bukan politik kebencian, bukan politik benci membenci, bukan politik hina menghina, bukan politik caci mencaci. Hubungan kita dengan BN ini terlalu baru. Mungkin di kalangan kedua-dua penyokong ni mungkin ada penyokong Pakatan Harapan yang mungkin tak boleh menerima Barisan Nasional, dan mungkin ada di kalangan ahli-ahli kepimpinan ataupun penyokong Barisan Nasional sendiri yang tidak boleh menerima kita lah Pakatan Harapan, terutamanya soal berkaitan dengan DAP yang ada kan. Sebab ialah selama hari ini dimomokkan DAP ni anti-Islam, anti-Raja, anti-Melayu lah, anti-bahasa Melayu lah kan. Sedangkan kalau kita tengok sendiri kepimpinan DAP dah ambil dokumen 3-4 kali kan, tanda tangan dokumen bercakap soal berkaitan dengan 4 perkara tu kan. Islam, Raja, hak keistimewaan orang Melayu, Sabah, Sarawak, kemudian bahasa Melayu. Yang ini, ialah gabungan ni harus kita perkasakan sebab gabungan kita dalam kerajaan perpaduan ni terlalu baru. Dan inilah pertama kalinya kita bersama dalam satu pilihan raya yang agak besar. Mungkin ada di kalangan kita ni pun kekok juga kan, selama ini memang kita bermusuh dan memang kita berlawan selama ini. Tapi ialah dengan adanya kerajaan perpaduan ni kan, kita pun dah kita nampak. Jadi insya-Allah daripada masa ke semasa kita akan perbaiki, maksudnya kita akan perbaiki hubungan kita dalam kerajaan perpaduan ni, dan akan kita persembahkan yang terbaik lah, insya-Allah. Kita tak boleh jadikan kerajaan ni macam tukar-tukar baju. Jadi macam dari kerajaan persekutuan ya, di mana perpaduan tu dibentuk untuk memastikan kelangsungan kerajaan perpaduan PHBN untuk kekal 5 tahun. Kita bawa ke formula di pilihan raya negeri. Jadi ini yang kita mahu kekalkan. Dan ia bukan satu signal, tapi ia adalah satu proses demokrasi yang mana kerjasama ini baru sahaja bermula. Jadi kita tak boleh terus memberikan satu penilaian ataupun hukuman bahawa ia gagal. Ini adalah satu cabaran kerana ada pelbagai faktor di mana di satu lokasi ataupun di setengah DUN yang menangani gelombang hijau ini, dan kita lihat dari segi majoriti juga undi popular PNPH mendahului Perikatan. Meskipun di Selangor kita tewas beberapa kerusi dan tidak membentuk majoriti yang besar, tetapi kita mempunyai kelebihan 12 kerusi berbanding PN. Kita mesti pastikan pasukan kerajaan ni kekal intact lah, kekal berpadu untuk kita menolak naratif-naratif yang menggambarkan seolah-olah PNPH ini lemah dan dikuasai oleh bukan Melayu. Sekiranya tidak ada perpaduan tersebut, mestilah kerajaan di persekutuan itu tidak dapat terus stabil. Jadi yang kita mahu beri mesej yang jelas adalah supaya negara ini stabil, politiknya stabil, dan kita boleh terus pacu negara ini untuk lebih makmur, dan kesannya adalah kepada impak atau masalah umum yang lebih besar itu kepada rakyat sendiri. Ya, kita mahu stabil itu dengan meneruskan tawaran-tawaran iaitu melalui manifesto 5 tekad 5 tahun, dan kita harus bekerjasama berganding bahu untuk memastikan apa sahaja peruntukan ataupun insentif daripada persekutuan itu sampai ke negeri-negeri, dan dari segi ataupun komunikasi juga harus diperkukuhkan supaya kita tonjolkan kelebihan ataupun kisah-kisah positif, success story yang dicapai oleh kerajaan persekutuan, kerajaan pusat. Di negeri pula, selepas 15 tahun daripada Pakatan Rakyat ke Pakatan Harapan dan kini perpaduan, sudah tentu kita kembali balik pada tahun 2008, iaitu
kurang 2 kerusi saja, iaitu 34 berbanding 36 kerusi yang bentuk kerajaan. Pun begitu, kita harus tangani dari segi perbahasan-perbahasan, mesyuarat-mesyuarat jawatankuasa pilihan dan sebagainya di kerajaan negeri, di sidang dewan itu menampakkan bahawa adun-adun backbenchers, eksekutif negeri, kabinet negeri itu kekal utuh lah. Apa juga keputusan PRN telah termaktub dan mandat rakyat perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Keputusan PRN adalah pemangkin kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata kepentingan parti politik. Semua pihak perlu segera kembali berkhidmat untuk rakyat dan bersikap profesional dalam melaksanakan tugas. Yang paling penting, semoga tidak wujud lagi naratif PRN ini akan membawa kepada gesaan perubahan kerajaan di peringkat pusat kerana rakyat sudah letih dengan agenda politik yang tidak stabil. Sekian laporan khas Malaysia Pasca PRN. Saya Izzati Soleh untuk Semua Kini. Assalamualaikum.